Sikit Ustazah, ada orang cakap tompek ni langsung tak boleh poi. Sebab tempat dilaknat. Ya. Okey, kita bahaskan sikit Ustazah ni, kenapa pula Ustazah datang ni? Gitu kan. Ada satu lagi tempat yang selalu jadi perbahasan juga, iaitu di Madain Soleh. Ya. Sama juga. Al-Ula. Madain Soleh Al-Ula. Saya pun dah pergi ke tempat ke sana. Ya. Lebih kurang dalam 500 km saya rasa daripada Mekah ataupun daripada Madinah. Jadi tuan-puan sekalian, di tempat-tempat yang dilaknat oleh Allah ini, kita datang dengan niat mengambil iktibar dan ibrah. Yang kita tahu apa yang berlaku, dan saintis pun tak boleh nak jelaskan kenapa laut ni, sedangkan tak jauh daripada sini ada pantai juga, tetapi boleh ada kehidupan yang kehidupan yang baik, ada kehidupan nak di sini membuktikan kebenaran apa yang diceritakan di dalam Al-Quran, dan bagaimana kaum Nabi Lut telah ditenggelamkan, dilenyapkan kerana Allah menunjukkan kemarahannya, kemurkaan Allah ke atas perbuatan yang mereka lakukan. Jadi bila sebut Nabi melalui, bila tempat laknat ni, Nabi akan berjalan lebih laju. Kalau contohnya kalau berjalan di tempat ni begini, tapi bila lalu tempat dilaknat lebih laju, sebagai menunjukkan Nabi tidak suka ke atas perbuatan kaum yang dilaknat itu. Dan Nabi mahu kita pun umatnya supaya rasa perkara yang sama. Tidak menjadikan tempat-tempat sebegini sebagai satu tempat untuk kita bersenang lenang, bergembira. Jadi Ustazah, maksudnya hukumnya adalah makruh. Ya, makruh, bukan haram. Maksudnya tak disukai. Jadi kita kadang bincangkan ataupun tekankan benda yang makruh ni sampai peringkat haram, sedangkan ada orang bermudah-mudah dengan yang haram, tidak ditekan dan dibincang, tak ditegur secara perbuatan maksiat haram yang jelas di media sosial contohnya, tidak terlalu ditekankan, ditegur oleh pihak-pihak, tetapi kadang perkara-perkara seperti ini dibesar-besarkan. Ya, betul. Masya-Allah. Insya-Allah kita datang untuk mengambil iktibar. Ya, dan iktibarnya sahabat-sahabat muslimin-muslimat yang kita nak bacakan firman Allah yang Ustazah bacakan tadi. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 80 hingga 84. Dan Nabi Lut juga kami utuskan. Ingatlah ketika ia berkata kepada kaumnya, patutkah kamu melakukan perbuatan yang keji yang tidak pernah dilakukan oleh seorang pun dari penduduk alam ini sebelum kamu? Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk memuaskan nafsu syahwat kamu dengan meninggalkan perempuan. Bahkan kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Dan tidak ada jawapan dari kaumnya selain daripada berkata, usirlah mereka, iaitu Nabi Lut dan pengikutnya yang taat, dari bandar kamu ini. Sesungguhnya mereka adalah orang yang mendakwa mensucikan diri. Maka kami selamatkan dia dan keluarganya serta pengikutnya, melainkan isterinya adalah ia daripada yang dibinasakan. Dan kami telah menghujani mereka dengan hujan batu yang membinasakan. Oleh itu lihatlah bagaimana akibat orang yang melakukan kesalahan. Ustazah, perasan tak apa yang berlaku dan dialog yang berlaku sama diulang oleh di kalangan kita, umat mutakhirin. Bila Nabi Lut memberi teguran, apa jawapan kaum dia? Tu golongan yang bajet suci. Itu golongan yang mendakwa dirinya suci. Jadi perasan tak di medsos bila ada teguran-teguran, jawapan balas, oh bajet suci, confirm syurga ke tu? Soalnya diejek kembali orang memberi teguran. Rupanya perbuatan dan perkataan itu dilakukan oleh umat Nabi Lut yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hati-hati dalam kita menempelak orang yang amar ma'ruf dan nahi munkar. Masya-Allah. Masya-Allah. Masya-Allah Ustazah. Ya. Okey, panjang dah ceramah. Ya, jom. Masya-Allah. Berdonting dah pandai. Ya, berdonting. Memang pandai betul tengah hari ni. Maksudnya tuan-puan sekalian, selama ni kita dengar je cerita, sekarang kita dah sampai di tempatnya. Jadi semakin tinggi keimanan kita.